Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bertemu buat kali yang ke-37, yang mana pada malam ini kita akan membincangkan tentang munasabah, ataupun dalam bahasa lain kita nak mempelajari tentang kesesuaian, kerelevanan ataupun munasabah, hubung kait, peletakan kisah Nabi Musa, penceritaan kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Maknanya bermula pada malam ini, siri 37, kita memasuki pada fasa yang kedua ataupun pada bahagian yang kedua, yang mana kita sudah tamat kronologi kisah Nabi Musa. Tetapi bermula pada malam ini, kita masuk kepada fasa yang kedua, bahagian yang kedua. Kita nak mengkaji dengan lebih mendalam, kita nak mencari jawapan mengapakah kisah Nabi Allah Musa ini disebutkan dalam surah-surah tertentu, kemudian dalam banyak-banyak fasa dalam sejarah kehidupan Nabi Musa, bermula daripada fasa Nabi Musa dilahirkan, ada fasa Nabi Musa menjadi Rasul, ada fasa Nabi Musa bersama dengan Firaun, ada fasa Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel, ada fasa Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam bersama dengan Nabi Khadir alaihi salam. Jadi fasa-fasa yang kita telah pelajari sebelum ini, Allah menyebutkan fasa-fasa tersebut pada surah-surah tertentu. Jadi kita nak cari jawapan pada malam ini, mengapakah pada sesebuah surah, dalam satu surah Allah hanya sebut fasa yang ketiga. Contohnya, dalam surah tersebut ada cerita tentang Nabi Musa dengan Firaun. Kenapa dalam surah itu tidak ada fasa kelahiran Nabi Musa? Kenapa tidak ada fasa cerita tentang Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah? Jadi inilah jawapan yang kita hendak cari, yang kita nak dapatkan daripada kajian para ulama mengenai peletakan fasa-fasa kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam dalam surah-surah yang tertentu. Nota insya-Allah nanti saya usaha untuk sediakan. Jadi malam ni tuan-tuan kena dengar dengan sebaik yang mungkin, dan tuan-tuan kena membuat catatan bagi maklumat yang saya akan kongsikan insya-Allah sebentar lagi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan jelas hala tuju pengisian kita pada malam ini. Jadi malam ni kita bukan lagi nak bincangkan tentang kronologi kisah Nabi Musa, kerana kisahnya sudah tamat. Kita telah tamatkan pada minggu lepas, siri yang ke-36. Jadi malam ni kita akan
mencari, menganalisis mengapakah kisah Nabi Musa ni disebut dalam pelbagai surah dan kenapa dipilih pada fasa-fasa tertentu. Malam ni, tuan-tuan dan puan, kita nak pilih 2 surah. Ya, kita nak memilih 2 surah. Yang 2 surah ini ada kisah tentang Nabi Musa. Tetapi pemilihan babak, pemilihan episod dalam sejarah kisah Nabi Musa tu dia berlainan. Okay. Surah pertama yang kita nak melihat munasabah kisah Nabi Musa adalah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 dalam susunan surah-surah di dalam mushaf. Surah apa? Surah Al-A'raf. Sebelum ini, kita pernah mempelajari bahawa dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Musa, Allah menyebutkan ada 69 ayat yang kisah Nabi Musa yang berkaitan dengan fasa yang ketiga. Jadi sesiapa yang baru mengikuti pengisian pada malam ini ataupun tuan-tuan sudah agak ketinggalan, saya harap tuan-tuan boleh jelas tentang fasa-fasa yang saya sebutkan. Dalam kronologi kisah Nabi Musa, kita telah menggunakan pendekatan ada 6 fasa dalam sejarah kehidupan Nabi Musa. Okey, 6 fasa. 6 fasa tersebut, fasa yang ketiga tentang pengutusan Nabi Allah Musa alaihi salam bersama Firaun. Ataupun mudahnya fasa ketiga ni, fasa Nabi Musa dengan Firaun. Dengan pembesar-pembesar Firaun. Dengan Haman. Dengan Qarun. Fasa ketiga tidak menyentuh tentang kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Kalau kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel adalah pada fasa yang keempat. Tapi malam ni kita nak bincang fasa yang ketiga, penceritaan kisah Nabi Musa yang berada di dalam surah Al-A'raf. Kenapa ada kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf? Itu persoalan yang kita nak rungkai pada malam. Okey. Kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ni tuan-tuan kena lebih spesifik lagi. Okey. Kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ni ada lebih kurang 69 ayat, ya. 69 ayat. Daripada 69 ayat itu yang kita nak mengkajinya adalah pada penceritaan 9 mukjizat yang Allah telah berikan kepada Nabi Allah Musa. 9 mukjizat, 9 tanda yang membuktikan kerasulan Nabi Musa. 9 tanda ni, 9 mukjizat ni Allah cerita secara detail. Allah cerita secara panjang lebar 9 mukjizat ni dalam surah Al-A'raf. Okey, pegang dulu dia punya maklumat dia. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk kisah Nabi Musa dalam suratul Al-A'raf pada fasa ketiga, tuan-tuan kena ingat nama fasa ni. Sebab itu kalau tuan-tuan ada nota yang pernah tuan-tuan dapat hampir di setiap kelas, tuan-tuan nak tahu senarai surah,
bagi fasa 1 nak tahu senarai surah pada fasa 2, fasa 3, fasa 4 dan fasa 5, tuan-tuan tengok nota pada siri yang kedua. Ada telah disenaraikan nama surah dan nombor ayat. Maka dalam suratul Al-A'raf, kisah Nabi Musa ini cerita yang kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf, dia berada pada ayat 103 sehingga ayat 171. Ataupun lebih kurang ayatnya ada 69 ayat. Okey. Dalam 69 ayat tu, kita bukan nak bincang 69 ayat. Cuma kita nak bincang tentang mengapakah cerita Nabi Musa dibekalkan oleh Allah 9 tanda. Boleh kita katakan 9 mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Allah cerita dalam surah Al-A'raf secara terperinci, tidak diceritakan di dalam surah-surah yang lain secara terperinci. Kenapa jadi seperti itu? Maksudnya, mengapa Allah ketika cerita dalam surah Al-A'raf kisah Nabi Musa, cerita tentang 9 mukjizat dia secara terperinci hanya dalam surah Al-A'raf? Kenapa? Adakah Allah itu hanya cerita secara suka-suka, tanpa ada hikmah, tanpa ada sebarang sebab? Jawapannya sudah pasti tidak. Mesti ada sebab. Kenapa Allah tak cerita 9 mukjizat tu dalam surah Taha ke? Kenapa tak cerita dalam surah Al-Baqarah ke? Kenapa? Kenapa dalam surah Al-A'raf? Itulah persoalan yang hendak kita bincangkan pada malam ini. Sebab kita nak mengkaji lagi akan kebijaksanaan Allah dalam meletakkan, menyebut kisah-kisah Nabi Musa ni pada surah yang pelbagai, tetapi ada perbezaan penceritaan dalam surah-surah dalam Al-Quran. Okey, setakat ni tuan-tuan jelas apa yang kita nak bincang pada malam ni? Perbincangan yang pertama. Jelas tak? Mohon respon dari tuan-tuan dan perempuan. Boleh dengar tak suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah, syukur. Okey. Untuk mengetahui jawapannya, izinkan saya cerita terlebih dahulu latar belakang surah Al-A'raf. Sebelum kita nak masuk kepada nak cari jawapan tadi, kita kena tahu dulu latar belakang surah Al-A'raf. Jadi apabila kita sebut latar belakang surah Al-A'raf, mesti kita kena tengok pada apakah tema, apakah tujuan bagi surah Al-A'raf. Okay, jadi sebelum saya pergi kepada tema, izinkan saya ceritalah sedikit latar belakang surah Al-A'raf. Okay. Surah Al-A'raf, kita tahu, adalah surah yang ke-7 di dalam Al-Quran. Okay, ini semua orang sudah maklum. Namun, adakah kita mengetahui surah Al-A'raf merupakan surah yang paling panjang? Surah yang paling panjang bagi surah Makkiyah. Faham maksudnya? Okey. Surah Makkiyah, iaitu surah yang Allah turun sebelum hijrah, ni ada banyak. Kalau kita nak bincangkan lagi, dalam banyak-banyak surah Makkiyah, surah apakah yang paling panjang, yang paling banyak ayatnya? Maka jawapannya adalah surah Al-A'raf. Ada berapa ayat? 206 ayat
surah Makkiyah, ayat yang paling panjang dalam surah Makkiyah. Okey, itu fakta pertama. Jelas Okey. Kalau surah Makkiyah, mesti surah itu akan menyebutkan, memberi penekanan tentang apa? Tentang akidah, tentang iman. Maka apabila surah Makkiyah, surah yang paling panjang pula tu, mesti ada cerita tentang ketuhanan, cerita tentang kerasulan, cerita tentang hari kiamat. 3 topik ni biasa Allah sebut dalam surah Makkiyah. Okey. Ini bermakna surah Al-A'raf ini adalah surah yang nak membimbing, yang nak mengajak manusia supaya apa? Betulkan akidah, mantapkan akidah, kukuhkan iman. Okay, kita dah dapat dah jawapan sedikit, sebab tu nanti untuk kita bincang kenapa kisah Nabi Musa duduk kat situ, kita dapat dah sikit latar belakang kan. Okey. Kemudian surah Al-A'raf ni, fakta lainnya adalah surah pertama di dalam Quran yang menceritakan kisah para nabi, yang kisah para nabi itu banyak. Maksud dia, surah pertama dalam susunan surah Al-Quran, kalau kita mengikut susunan itu maksudnya surah dalam surah Al-Fatihah tak ada kisah para nabi. Al-Baqarah ada tapi tak banyak. Okey, ada kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sikit. Tapi dalam surah Al-Imran ada tak? Ada sikit kisah Nabi Isa contoh. Dalam surah Al-Maidah termasuk surah Al-An'am. Tapi suratul Al-A'raf, surah pertama dalam Quran yang memuatkan kisah-kisah para nabi yang panjang. Surah pertama. Maknanya surah Makkiyah yang pertama yang banyak cerita tentang Rasul adalah surah Al-A'raf. Okay, surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan baca keseluruhan surah Al-A'raf, tuan-tuan akan jumpa ada 120 ayat cerita pasal Rasul. Itu tuan-tuan 120 ayat daripada 206 ayat keseluruhan surah Al-A'raf adalah cerita pasal Rasul saja. Adakah kita menyedari maklumat ini apabila kita membaca suratul Al-A'raf? Okey, saya akan sebutkan tuan-tuan dan puan-puan siapa nabi-nabi itu. Yang kisah para nabi ini mewakili 120 ayat. Separuh surah Al-A'raf. Bayangkan, surah Al-A'raf ada 206 ayat. 120 ayat kisah para rasul saja. Okey, saya sebutkan pada tuan-tuan dan puan-puan, siapakah para rasul tersebut? Nombor 1, kisah Nabi Allah Adam. Mewakili 16 ayat. Kisah Rasul yang kedua adalah kisah Nabi Allah Nuh. Mewakili 6 ayat. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Allah Hud. Mewakili 8 ayat. Kisah yang keempat, kisah Nabi Allah Saleh. Ada 7 ayat. Kisah yang kelima, kisah Nabi Allah Lut. Ada 5 ayat. Kisah yang keenam, kisah Nabi Allah Syu'aib. Ada 9 ayat. Dan kisah ketujuh, kisah Nabi Allah Musa alaihi salam yang mewakili kisah yang paling panjang ayatnya sebanyak 60
ayat. Okay, kita dapat dah kisah para rasul tadi ada berapa? Ada 7. Cara Allah sebut kisah para rasul tu ikut susunan sejarah. Okay. Kenapa saya perlu sebut ke-6 para rasul yang lain? Kalau kita boleh melihat kisah-kisah para rasul yang lain, tuan-tuan akan dapat sedikit sebanyak jawapan kenapa kisah Nabi Musa yang Allah cerita 9 mukjizat tu tak cerita pada surah yang lain secara terperinci. Kenapa dekat Al-A'raf kita akan dapat jawapan dia. Okay. Ataupun cara yang paling mudah, surah Al-A'raf ni kita kena tengok pada temanya. Pada tema. Siapa yang mengikuti kelas nama dan tema surah yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur yang kita bincang pada setiap Jumaat malam Sabtu, mungkin tuan-tuan masih ingat lagi tema bagi surah Al-A'raf. Okay, saya sebutkanlah tema dia. Sebab kita nak jawab waktu. Okey, tuan-tuan ya, sebelum tu tuan-tuan tahu tak sujud sajadah ataupun sujud tilawah, sujud sajadah dekat surah mana yang pertama kali tu tak akan jumpa dalam Quran? Dalam surah apa? Sujud sajadah kan ada 15 kan? Dalam surah apa ada sujud sajadah? Surah pertama sekali yang ada sujud sajadah dalam Al-Quran yang kita akan jumpa dulu. Surah apa tu terdapat? Kita dengar tak suara saya? Kita tak dengar ni. Al-A'raf Ustaz. Surah Al-A'raf. Ayat last kali tu tak akan jumpa sujud sajadah dia kat situ. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Okey. Kat situ akan timbul pertanyaan. Okay, tapi saya tak nak bincang pasal sujud sajadah tu yang pertama yang kita jumpa dalam Quran pada surah Al-A'raf. Tapi kita nak bincangkan pasal tema surah Al-A'raf. Siapa yang belajar tentang tema surah Al-A'raf, dia akan dapat jawapan kenapa kisah Nabi Musa tu Allah cerita 9 mukjizat tu dalam surah ini saja secara terperinci, tidak pada surah yang lain. Okay, jadi kita kena tahu tema ni ya. Okey, mudah je. Tema bagi surah Al-A'raf ini adalah temanya Allah nak memaparkan kesan buruk, balasan buruk bagi siapa-siapa yang dia tidak menerima ataupun dia menolak ayat-ayat Allah yang Allah telah bekalkan bagi setiap rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Faham tak maksudnya? Okay. Surah Al-A'raf ni dia menggunakan pendekatan uslub dia apa tau? Uslub surah Al-A'raf ni pendekatan dia adalah at-takhwifu. Dia menakut-nakutkan. Menakut-nakutkan tu tentang apa? Menakut-nakut tu menggunakan kaedah nak bagi tahu. Siapa yang menolak rasul-rasul yang Allah hantar, walaupun rasul-rasul tu dia bawa mukjizat, kalau mereka tak percaya juga para rasul tu, setelah Allah bekalkan kepada mereka mukjizat, mereka akan diancam dengan mendapat kebinasaan. Jadi sebelum kita pergi kepada kisah Nabi Musa, kita kena tengok dulu
pada kisah nabi-nabi yang Allah telah bekalkan kepada mereka ini adalah mukjizat yang menunjukkan bahawa dia itu adalah Rasul. Okay. Kisah Nabi Adam kita tinggalkan dulu. Okay, kisah Nabi Adam kita sedia maklum. Okay. Kisah Nabi Adam ni dia ada sudut lain. Lepas tu kisah Nabi Allah Nuh kita tinggalkan, kita nak mulakan cari daripada kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Kisah Nabi Nuh kita tahu semua pasal orang yang mati ditipu taufan. Jadi peletakan kisah Nabi Allah Nuh sangat sesuai lah. Sebab kisah Nabi Allah Nuh nak memberitahu kepada orang Arab musyrikin, kalau korang degil, kau tolak Nabi Muhammad ni, seperti mana kaum Nuh kau akan dibinasakan. Okey. Kita pergi kisah Nabi Allah Hud. Okey, kalau tuan buka dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Allah Hud dia terletak pada ayat nombor 65 sampai ayat nombor 72. Okey. Kalau tuan sempat buka ayat 65 sampai 72, tuan-tuan akan dapati cara kaum Ad dia menolak Nabi Allah Hud ni. Okey, kita kena buka pada ayat 65 sampai 72 lah. Tapi sebab saya tak kongsikan nota, tuan boleh buka pada muka surat 158 sampai 159 dalam Quran. Okey, saya ringkaskan. Kalau sebelum pergi kisah Nabi Allah Musa, kita kena ingat kisah Nabi Musa diletak kisah yang akhir sekali. Tapi Allah mulakan sebut kisah Nabi Hud dulu. Dalam surah Al-A'raf, Allah nak sebut kisah para Nabi ni ikut sejarah. Sejarah datang. Nanti minggu depan, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan pula cara Allah sebut kisah pada Nabi bukan mengikut sejarah mereka diutuskan. Kalau dalam surah Al-A'raf, Allah sebut dulu Rasul apa yang hantar dulu disebut dalam Quran. Susun macam tu. Adam, lepas tu Allah sebut Nuh, lepas tu Allah sebut Hud. Okey, tetapi bukan nak melihat pada susunan, tapi nak melihat kepada apa umat bagi setiap Rasul ni buat, macam mana mereka menolak Rasul ini, dan apa yang Allah telah buat kepada mereka. Okey, kalau kita buka surah Hud, kita akan jumpa yang mereka kata Nabi Allah Hud ni, kau ni bodoh lah Nabi Allah Hud. Dia kata macam tu. Lepas tu dia orang tuduh Nabi Hud ni, kau ni penipu lah Nabi Allah Hud. Lepas tu mereka kata Nabi Allah Hud, mereka cabar. Kalau kau betul sangat Hud, datangkan azab kepada kami. Datangkan azab kepada kami. Kita tahu tak apa balasan Allah bagi pada mereka? Kita kena tengok ayat 72. Allah Ta'ala tak tinggal sekor pun kaum Ad. Saya guna bahasa berat sikit lah. Kan? Maksudnya Allah tak tinggal seorang pun. Allah putuskan keturunan mereka. Dia punya degil sampai cakap Nabi Hud ni bodoh lah apalah. Akhirnya Allah Ta'ala kata kami putuskan keturunan mereka. Kita kena baca ayat nombor 72. Jadikan ini cara Allah nak sampaikan maklumat dalam Al-A'raf, surah Makkiyah paling panjang, menggunakan teknik apa? Takutkan mereka. Jadi dibawa kisah para Rasul pasal umat-umat yang Allah binasakan. Okey, kita pergi kisah Nabi Allah Saleh. Okey, kisah Nabi Allah Saleh kita boleh tengok pada ayat 73 sampai 79. Okey, muka surat 159 dalam Quran sehingga muka surat 160 dalam Quran. Kalau kita buka kisah Nabi Allah Saleh ni, apa mukjizat dia? Mukjizat Nabi Allah Saleh ni, Allah bekalkan dia seekor unta betina. Kita tahu kan kisah Nabi Allah Saleh, kaum Thamud. Mereka nampak, mereka tahu Nabi Allah Saleh, Allah bekalkan dia seekor unta betina. Tapi mereka tak nak terima juga Nabi Allah Saleh ni. Mereka tak nak terima juga walaupun mereka nampak mukjizat tu. Akhirnya mereka buat apa? Mereka bunuh
unta Allah yang merupakan mukjizat kepada Nabi Allah Saleh. Jadi kita kena bacalah pada ayat-ayat yang berkaitan yang mereka telah bunuh tu. Unta Nabi Allah Saleh. Jadi tuan-tuan dan puan, nak tahu tak apa azab dia? Kalau kita baca pada ayat nombor 78, Allah Ta'ala buat satu gempa bumi yang kuat, akhirnya mereka mati menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Jadi Allah bagi warning kepada orang Arab musyrikin. Korang kalau ada perangai macam kaum Samud, macam tu juga Allah boleh buat gempa bumi yang kuat, kamu mati menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Itu ayat nombor 78. Okey, kita masuk kisah Nabi siapa pula ni? Kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Okey, kisah Nabi Allah Lut kita sudah maklum. Kan? Mereka kan kisah Nabi Allah Lut surah Al-A'raf, mereka ni punya bengang sangat kan. Mereka buat apa? Mereka nak halau Lut. Kita halaulah Lut ni, halau dia tu. Nabi Allah Lut kata, Nabi Allah Lut dia tak nak keluar lah. Akhirnya apa azab yang Allah bagi pada mereka? Allah hantar kepada mereka hujan yang membawa batu-batu. Jadi kita kena tengoklah kisah Nabi Allah Lut tu dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Jadi kisah mereka diazab tu pada ayat nombor 84. Okey. Kita tengok pula kisah Nabi Allah Syuaib. Okey, kisah Nabi Allah Syuaib, kita tahu kan kisah Nabi Allah Syuaib kepada penduduk Madian. Kisah Nabi Allah Syuaib ini dia banyak berkaitan dengan menegur tentang mereka menipu dalam jual beli, dalam timbangan. Okey, tuan-tuan tahu tak apa yang kaum dia buat? Tak nak terima Nabi Allah Syuaib ni. Kita kena tengok kisah Nabi Allah Syuaib ayat nombor 85 sampai ayat nombor 93. Okey, saya tak bacakanlah sebab saya dah sebut nombor surah tu. Jadi tuan-tuan tahu tak kisah Nabi Allah Syuaib ni, mereka buat apa kepada Nabi Syuaib? Mereka nak halau Nabi Syuaib. Mereka kata apa? Syuaib, engkau dengan pengikut-pengikut kau kami akan halau kau. Ataupun mereka kata, kalau korang tak nak keluar, kami akan paksa korang supaya kembali kepada agama. Ikut agama kami. Tapi Nabi Allah Syuaib dia tak nak keluar lah. Maka apa yang Allah buat pada dia? Allah Ta'ala telah buat satu gempa bumi, akhirnya mereka mati. Kaum penduduk Madian. Lepas kisah Nabi Syuaib, barulah Allah datangkan. Lalu Allah letak kisah Nabi Musa alaihi salam bermula ayat 103 sehingga ayat nombor 171. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan baca, kalau tuan-tuan nak tahu kisah yang 7 mukjizat tu, 9 mukjizat Nabi Allah Musa yang Allah sebut terang panjang lebar 9 mukjizat tu, disebut 9 tu apa? Hanya ada dalam surah Al-A'raf. Okey. Tuan-tuan boleh bacalah pasal tongkat, pasal tangan tu al-maklum, sedia maklum. Tapi kalau nak tengok yang nombor 7, mukjizat nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 lagi mukjizat lain, tuan-tuan kena tengok bermula ayat 130 surah Al-A'raf sampailah ayat nombor 133 surah Al-A'raf. Kita akan jumpa 7 mukjizat tu apa? Musim kemarau, kekurangan buah-buahan. Lepas tu apa lagi Allah hantar pada mereka? Allah hantar kepada mereka taufan, banjir besar, belalang, kutu, katak dan darah. Okey, isunya kenapa sampai diterangkan 9 tu disebut satu-satu, 9 dok. Tidak seperti surah yang lain. Kenapa dalam surah Al-A'raf? Okey, kata para ulama, kerana Allah Ta'ala nak letakkan kesesuaian dia dalam konteks surah Al-A'raf. Nampak tak? Kita sebut tadi, surah Al-A'raf surah Makkiyah yang paling panjang.
Okey, lepas tu surah Al-A'raf ni dia punya konteks ayat dia berbentuk menakut-nakutkan, menakut-nakutkan. Okey, tapi dalam kaedah menakut-nakutkan itu mereka diberi peluang untuk menerima rasul-rasul yang Allah hantar. Bayangkan, surah pertama dalam surah Al-Quran yang menyebut terperinci tentang para rasul hampir 120 ayat. Termasuk kisah Nabi Allah Musa. Maknanya jawapan dia apa? Jawapan dia disebutkan 9 mukjizat tadi adalah selari dengan tema, dengan konteks, dengan tajuk dan bagi surah Al-A'raf. Apa tema surah Al-A'raf? Temanya adalah untuk memberikan gertakan, memberikan amaran bagi siapa-siapa yang mendustakan para rasul. Kenapa? Kerana mereka dah nampak depan mata mukjizat-mukjizat tu, tapi kalau tolak juga, tak nak terima bahawa dia ni rasul, maka Allah memberikan gertakan kepada mereka dengan memaparkan kisah-kisah manusia yang Allah binasakan. Sebab itu Allah bawa kisah 9 mukjizat kisah Nabi Musa. Nabi Musa tunjukkan tongkat, tak nak beriman juga. Nabi Musa tunjukkan tangan yang boleh keluarkan cahaya, letak di bawah ketiak pun tak nak beriman juga. Allah hantar, Allah bagi musim kemarau yang panjang kepada Firaun, tak nak mengaku juga Nabi Musa ni Tuhan. Lepas tu Allah hantar pula kekurangan buah-buahan, tak nak terima juga. Sampaikan mereka kata apa? Engkau buat sihir ni Musa, engkau buat sihir ni Musa. Lepas tu Allah hantar apa pula? Allah hantar pula taufan, hantar pula belalang, hantar pula. Pun mereka tak berubah juga. Tak nak terima juga tentang Nabi Allah Musa itu adalah Rasul. Akhirnya Allah buat apa kepada Firaun? Itu ayat 136 tu. Akhirnya Allah lemaskan Firaun. Jadi itulah sebabnya. Itu baru satu baru satu yang kita bincangkan tentang perincian 9 mukjizat Nabi Musa ada dalam surah Al-A'raf, tidak ada dalam surah yang lain. Kerana jawapan dia apa? Kerana jawapan dia adalah Allah nak selarikan dengan tema, dengan konteks, dengan keseluruhan suratul Al-A'raf. Itu jawapan dia. Sebab itu penting belajar tema surah. Okey, sekarang saya nak bawa tuan-tuan satu lagi surah lain. Boleh tak? Tuan-tuan boleh teruskan lagi ni? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Okey. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan pergi surah Yunus pula. Okey, kita nak pergi surah Yunus. Surah Yunus. Okey. Dalam surah Yunus kita sedia maklum ada Allah meletakkan kisah Nabi Musa di dalam surah Yunus. Ada 19 ayat. Dalam surah Yunus bermula ayat 75 sampai ayat nombor 92. Tetapi, kena ingat lagi, dalam surah Yunus ada kisah Nabi Allah Musa, Allah selitkan. Tengok pada ayat nombor 75 sampai 92. Okey. Tapi cerita dia dah tak sama dah. Macam surah Al-A'raf tadi. Maknanya dalam surah Yunus Allah tak sebut dah yang 9 mukjizat tadi, tapi Allah bawa episod lain pula. Allah bawa babak yang lain pula. Okey. Babak apa? Okey. Dalam surah Yunus ada satu babak yang Allah ceritakan terperinci. Waktu Firaun itu dia lemas. Waktu air laut tu dah nak kena pada dia, dia baru nak ucap kalimah tauhid. Dia baru nak ucapkan kalimah dia beriman kepada Allah. Tapi cerita Firaun
Yang dia nak lemas ketika itu baru dia kata aku percaya Tuhan Bani Israel. Dia baru nak beriman pada ketika tu. Kenapa cerita seperti itu tak ada dalam surah lain? Itu isu yang kita nak bincangkan. Kenapa kisah Firaun yang dia nak lemas ada banyak surah, betul tak? Ada banyak surah cerita Firaun lemah ni. Tetapi kenapa perincian waktu dia nak lemas, ketika tu dia baru nak beriman, kenapa letak dalam surah Yunus? Kenapa tak nak cerita dalam surah Al-A'raf? Dalam surah Al-A'raf ada kisah Nabi, ada kisah Firaun lemas, tapi Allah tak cerita waktu dia nak lemas tu dia buat apa. Tapi ada dalam surah Yunus. Kenapa? Mengapa? Jadi sebab Nabi Yunus pun jatuh ditelan ikan nun juga dalam perut ikan. Lemas juga. Okey. Jawapan yang pertama, mungkin kita boleh katakan Allah nak samakan. Tapi sebelum tu saya sebut dulu ya. Latar belakang tentang surah Yunus. Surah Yunus ni adalah surah yang pertama. Surah pertama yang menggunakan nama surah itu adalah surah Nabi. Nama surah tu nama Nabi. Betul tak? Dalam Quran ada berapa surah yang menggunakan nama Rasul? Ada berapa surah? Ingat tak? Surah Nuh, Muhammad, Yusuf, Yunus. Ada lagi. Ada 6 semua, ada 6. Yunus, Hud, Ibrahim, Yusuf, Muhammad dan Nuh. Ada 6 Rasul yang Allah gunakan sebagai nama surah. Tetapi Rasul yang pertama Allah jadikan di nama surah apa? Surah Yunus. Maknanya surah Yunus, surah yang pertama dalam susunan Quran yang menggunakan nama surah itu adalah nama Rasul. Dapat tu jawapan dia. Surah Yunus, kita nak tengok kepada tema dia bagi surah Yunus. Cara dia macam mana nak cari tema tu? Siapa yang dah ikut kelas nama dan tema dia tahulah macam mana dapat tema tu. Mudah je. Kita kena cari dulu tentang kalau sebut Yunus, maknanya ada kisah apa dalam surah Yunus tu? Ada kisah siapa? Ada kisah Nabi apa? Ada kisah Nabi apa kalau sebut surah tu nama Yunus? Kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus. Sebenarnya dalam surah Yunus bukan cerita kisah Nabi Yunus. Surah Yunus cerita kaum Yunus. Satu ayat je. Kena tengok pada ayat nombor 98. Kalau buka ayat nombor 98, tuan-tuan tahu kan kisah kaum Yunus ni apa cerita dia? Cerita sekejap. Apa kisah Nabi Yunus? Kisah kaum Yunus ni apa jadi dekat dia orang? Mula-mula mereka tak mau beriman, tapi lepas tu bila Nabi Yunus dah keluar sebab menyangka kaum dia tak mau beriman, akhirnya dia orang beriman, tapi paling ramai pengikut dia. Tengok ya. Surah Yunus, kisah kaum Nabi Yunus. Jadi kaum Nabi Yunus satu ayat je pada ayat nombor 98. Kaum Yunus adalah kaum yang satu-satunya yang mereka sempat beriman sebelum Allah nak turunkan azab. Pegang. Cerita kaum Yunus Kaum Yunus merupakan satu-satunya kaum
yang mereka sempat beriman sebelum Allah turunkan azab, maka mereka sempat beriman, maka Allah tak turunkan azab. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita tu, tuan-tuan kena baca dulu ayat sebelum dia, ayat 97 dengan ayat nombor 98. Okey, kalau nak tahu tema, kita bincang kisah Firaun tu sekejap lagi, tapi kita nak tahu keseluruhan surah Yunus dulu. Okey. Kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, tuan-tuan kalau buka pada ayat nombor 22 surah Yunus. Okey, surah Yunus pada ayat nombor 22, tuan-tuan akan bertemu dengan kisah Allah Ta'ala yang menyelamatkan manusia daripada bahaya apabila mereka ditimpa dalam kebahayaan. Okey, kita kembali pada kisah Nabi Yunus tadi. Okey. Jelas Okey. Jadi berdasarkan kisah tersebut, tapi belum habis lagi. Okey, saya nak kemukakan tuan-tuan begini. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar tak ataupun perasan atau tidak? Surah Yunus ni surah yang paling banyak sebut tentang kesusahan. Okey. Kita kalau orang Melayu, apa maksud mudarat? Apa maksud mudarat? Apa maksud mudarat? Okey, surah Yunus, surah yang paling banyak mengulang perkataan durru. Kalau kita kan mudarat kan, ad-durru. Maksudnya surah Yunus surah yang paling banyak menyebut tentang kesusahan. Adalah surah Yunus 8 kali. Kita akan jumpa perkataan dur. Dur tu macam kita sebut mudarat. Ada 8 kali. Surah yang paling banyak mengulangi menyebut perkataan dur ada 8 kali. Okey. Dan surah Yunus ni lah surah yang paling banyak menyebut tentang manfaat. Ada 4 kali. Kita akan jumpa perkataan nun fa'il, nafa'. Sekejap Lanjutkan dia puan ya. Saya ulang semula, saya bersih tadi. Okey. Surah Yunus surah yang paling banyak menyebut tentang nafa', iaitu manfaat. Ada 4 kali. Okey. Surah Yunus surah yang paling banyak menyebut tentang segera. Ada 4 kali. Perkataan segera dalam Quran dia panggil ajal. Ain jim lam. Ajal. Kita kan sebut ajal kan, itu alif. Ajal dia dah sampai, itu alif ajal. Ni bukan ni ain. Ajal tu maksudnya segera. Surah yang paling banyak menyebut tentang segera 4 kali. Jadi cuba kita gabung maklumat tadi. Surah yang paling banyak sebut tentang segera surah Yunus. Surah yang paling banyak menyebut tentang dapat masalah surah Yunus 8 kali. Surah yang paling banyak menyebut tentang dapat manfaat surah Yunus. Jadi jika kita gabung maklumat tu dikaitkan dengan kisah kaum Yunus, maka para ulama mengatakan bahawasanya surah Yunus ini temanya adalah apa? Temanya adalah beriman dengan segera sebelum Allah Ta'ala tutup peluang untuk turunkan azab. Maksudnya surah Yunus, surah yang menyebut tentang yang boleh selamatkan kamu daripada azab, yang boleh bagi kamu kebaikan kepada kamu, yang boleh selamatkan kamu daripada bahaya adalah Allah. Jadi surah Yunus ni surah yang mengajak kepada manusia supaya cepat-cepat ambil peluang bertaubat tu sebelum Allah timpa dengan kesusahan. Itulah temanya.
Okey, macam mana kita kata tema seperti itu? Sebab kisah kaum Yunus yang dia sempat bertaubat sebelum Allah turunkan azab. Okey, kalau tuan nak tahu lebih jelas lagi kan, saya sebutkan. Okey. Surah Yunus merupakan surah yang kedua terbanyak menyebut tentang orang yang lalai. Orang yang lalai, orang yang sesa lalai, orang yang sesa lalai, surah Yunus. Surah yang kedua terbanyak menyebut tentang orang yang sentiasa lalai. Ada 3 kali Allah menyebut dengan istilah orang yang sentiasa berada di dalam kelalaian. Sama Allah panggil dia ghafilun ataupun ghafilin. Kita nak tengok ayatnya nombor berapa? Ayat 7, ayat 92, ayat 29 dengan ayat 92. Cuba kita cari ayat tu. Kita akan jumpa surah Yunus menyebut tentang orang yang sentiasa lalai. 3 kali diulang. Orang yang sentiasa lalai. Orang yang sentiasa lalai. Maknanya kesimpulan dia surah Yunus, Allah Ta'ala nak bagi tahu orang-orang yang lalai ni cepat-cepatlah ambil peluang untuk bertaubat pada Allah, kembali pada Allah, beriman kepada Allah sebelum Allah turunkan azab. Kalau azab dah turun, tidak boleh nak dielakkan lagi. Oleh kerana itu, kisah manusia yang paling ideal sekali, yang paling tepat, kisah benar yang pernah apa? Yang pernah ketika azab itu sampai, ketika itu baru dia nak beriman. Siapa kisah tu? Kisah siapa? Fir'aun. Kisah Fir'aun. Jadi kalau kita nak tahu kisah dia tu, kita kena buka pada ayat nombor 90 dengan 91. Kalau kita buka ayat 90, kita akan jumpa cerita ayat 90 tu tak ada dalam surah lain. Tapi dekat surah Yunus. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak selarikan. Allah Ta'ala nak bagi dia sama macam kisah kaum Yunus. Okey. Ataupun nak diselarikan dengan tema konteks dia. Surah Yunus. Okey, kita baca ayat 90. Kalau siapa boleh kongsikan ayat dia, kita tengok ayat dia. Kan ya Allah Ta'ala kata begini. Kalau kita baca ayat 90 surah Yunus, kita boleh buka siapa ada kolam terjemah, cepat-cepat buka. Muka surat nombor 219. 219, tengok Allah kata apa dekat situ. Kan Allah kata, saya baca terjemahan dia. Allah mengatakan yang bermaksud. Ayat 90. Kami bawa Bani Israel ke seberang laut. Lalu mereka dikejar oleh Fir'aun dengan tenteranya. Dengan tujuan nak buat zalim dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun nak hampir tenggelam. Tengok Tuhan kata. Hatta idza adrakahul gharaqa, sehingga apabila Fir'aun nak hampir tenggelam, azab tu nak sampai, baru dia kata apa? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Tuan tahu tak waktu tu baru dia cakap apa? Waktu azab tu dia dah hampir nak tenggelam dah. Waktu tu baru dia kata, aku percaya tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang Islam. Lepas tu Allah Ta'ala terima tak taubat dia tu di saat-saat kena azab? Allah Ta'ala kata apa? Ayat 91. Al-an. Tuhan kata, baru sekarang. Allah kata, oh azab dah nak kena. Baru sekarang Allah kata, wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin. Padahal sebelum ni dah dibagi peluang kepada kamu tapi kamu derhaka. Okey, tuan-tuan dapat tak? Maksudnya tuan-tuan jelas tak mengapa Allah memilih ucapan Fir'aun, kisah Fir'aun ini yang dia nak beriman kepada Allah
di saat-saat hampir tenggelam, Allah hanya letak dalam surah Yunus. Kenapa tak letak cerita itu dalam surah Al-Baqarah? Kenapa tak letak cerita itu dalam surah Al-A'raf? Kenapa tak letak cerita itu di dalam surah Toha? Jawapan dia adalah, itu kita sebut tadi itu. Dia dikaitkan, Allah nak menghubung-kaitkan, Allah nak menserasikan dengan kisah kaum Yunus. Apa yang serasinya? Kaum Yunus, kaum yang mengambil peluang sebelum azab nak turun, mereka bertaubat. Tetapi Firaun, kaum yang melepaskan peluang untuk bertaubat, namun dia bertaubat ketika saat-saat nak turunkan azab, maka Allah tidak lagi menerimanya. Oleh kerana itulah tema bagi surah Yunus adalah Allah nak memberitahu tentang peluang bertaubat kepada Allah selagi mana ruang taubat itu diberikan. Kalau tak ambil peluang tu, tak terselamat daripada ditimpa mudarat. Itulah sebab dia. Bijaksana tak Allah Subhanahu Wa Taala? Hikmahnya Allah dalam dia meletakkan cerita-cerita kisah Nabi Musa pada surah-surah tertentu dengan memilih babak dan episod-episod yang tertentu. Itulah jawapannya. Jelas tuan-tuan? Tetapi ada satu lagi tuan-tuan. Ada satu lagi kisah Nabi yang Allah sebut dalam surah Yunus. Kisah Nabi apa? Kisah Nabi Nuh. Ada 3 ayat. Okey, kita cari jawapan. Kenapa Allah pilih 3 Nabi ni saja letak dalam surah Yunus? Nabi Nuh, okey, kisah Musa Harun, kita kaitkan dengan Firaun. Lepas tu kisah kaum Yunus. Kaum Yunus tu kita tak nafikanlah sebab dia memang surah dia surah Yunus tu. Tapi kenapa Allah letakkan kisah Nuh juga dalam tu? Berkaitan dengan air. Ya, berkaitan dengan azabnya, dikaitan dengan taufan air. Betul tak? Bijaksananya Allah dalam memilih cerita-cerita, Allah tidak letakkan cerita itu tanpa tujuan. Silakan tuan-tuan, dapat sesuatu tak? Dapat pelajari tak? Ilmu, dia panggil ilmu munasabah. Kemunasabahan. Tapi kita nak kisah Nabi Musa je. InsyaAllah minggu depan saya akan terangkan lagi. Saya nak masuk sudut lain pula. Saya nak ceritakan sudut munasabah. Kenapa kisah Nabi Musa ni diletakkan dengan kisah-kisah Nabi yang lain dalam surah-surah lain. Tetapi kisah Nabi Musa ni dia disebut dalam bentuk tak mengikut sejarah diutuskan para rasul. Itu insya-Allah nanti saya akan cerita pada minggu depan insya-Allah. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Persoalan? Yang tadi Ustaz cakap tentang perkataan sentiasa lalai 3 kali tu, ayat nombor 7, ayat 92, satu ayat apa? 29 ke? Tapi 29 tu bukan dia. Ayat tu apa? Ayat nombor berapa tu? Yang 29 tu bukan. Ayat 29 tu bunyi apa? Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu. Tak tu Zat. Ayat tu sana. Okey, ya. Mungkin saya tersalah tu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Ayat nombor berapa tadi tu? Ayat yang 2 tu betul tak? Yang 92 tu betul. Ayat 2 tu betul. Okey, cuba tengok Al-Ghafilin dengan Al-Ghafilin dengan Al-Ghafilun. Ada pada ayat mana lagi? Yang 7 betul, 92 Riza, betul. 29 ada lah. Kak Izzah sudah 29 ada. Awak tahu Kak Izzah tengok terjemahan macam tadi. Oh, 29. ada kan? Oh, dia tulis yang lain. Dia tulis tentang penyembahan kamu kepada kami. Awak terjemahan macam ni. Itulah saman dia.
Okey. Betul, dekat ayat 29 tu memang ada kat situ tu. Sekejap, saya Oh, pun tak hujung perasan. tu. Dah tengok kat terjemahan tak tulis. Lalai. Kunna an ibadatikum laghafilun. Maksudnya lalai tu kami tidak menyedari. Oh, dia Tidak tulis benar. tidak tahu menahu. Ya. Oh. Okey, tak apa. Peringatan untuk sebab-sebabkan. Jazakallahu khairan. Okey. Ada pertanyaan yang lain tak? Tuan-tuan, boleh ikuti tak perbentangan seperti ini, perkongsian maklumat ni? Beratkah? Boleh terimakah? Pernah dengarkah? Ataupun beratkah? Cuba beritahu. Ustaz nak tanya. Ya. Untuk kaum Yunus ni kan, Nabi Yunus ni apa kesalahan besar dia yang kita boleh nampak lah. Kaum Yunus, Uh-uh. Allah Ta'ala tidak menceritakan secara jelas apa kesalahan kaum Nabi Allah Yunus. Tetapi yang pasti mesti ada sebab yang mereka telah lakukan. Kalau tidak, Allah tidak menghantar Rasul. Cuma tak disebutkan secara jelas sebenarnya mereka dah buat apa. Tapi mesti mereka buat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jelas. Okay. Ada soalan lain? Bagi saya kan Ustaz, Ya. makcik-makcik umur macam saya ni rasa Ustaz hari ni laju sangat. Saya tak sempat. Laju, iya ke? Saya tak sempat nak jot down lah. Orang muda-muda macam yang lain tu mungkin cepatlah dia dapat tangkap. Saya rasa ni dah macam Sebab tak perlahan ada juga. nota ni Ustaz. Sebab biasa Tak ada kan apa? tak bagi nota. Bila tak ada nota, yang tak biasa menulis dia jadi lambat. Oh, Betul-betul. ya. Tak sempat nak jot down Ustaz. Sebab tak ada nota. Okay, tak apa. Slowly and steady. Okay, ada lain-lain input nak dikongsikan? Ada? Okay. Maaf kalau saya tanya Ustaz pasal saya rasa memang laju kan. Boleh sila. Ayat yang mana yang menunjukkan yang kaum ni tadi ni dia sempat insaf sebelum bala tu turun Ustaz? Ayat yang keberapa? Saya tak sempat nak jot down tadi. Oh, kisah Nabi Yunus tu ayat 9, ayat 70 berapa tadi tu? 98. Ayat nombor 98. Tapi kalau nak kena baca ayat 96 juga. Baca ayat 96, 97 dengan 98. Tapi kisah kaum Yunus tu 98. Ya, okey. Tapi ayat 96 hingga 97 tu Allah memberikan kenyataan kalau Allah dah tetapkan azab, tak ada siapa lagi boleh elak. Okey, itu maksudnya. Okey. Ada persoalan lain? Okey. Jelas tak? Okey. Kalau saya tanya satu soalan, tuan-tuan buat tugasan minggu depan boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Kita dah belajar suratul Kahfi kan? Kisah Nabi Musa berjumpa dengan Khadir. Betul? Okay. Mengapakah kisah Nabi Musa bertemu dengan Khadir Allah hanya ceritakan dalam suratul Kahfi tetapi Allah tidak ceritakan dalam surah-surah lain? Mengapakah pertemuan penggambaraan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam menuntut ilmu tu Allah hanya cerita dalam suratul Kahfi, tidak Allah ceritakan di dalam surah-surah yang lain? Apa perkaitannya? Apa sebabnya? Itu tugasan minggu hadapan. Biasanya saya minta tugasan, saya tak tanyalah, tapi insyaAllah minggu lepas saya akan tanya insyaAllah.
Tak ada jawapan, kita tak mulakan kelas. Cuba cari jawapan Boleh tak? Tanyalah siapa-siapa. Tanya. Kan ramai ustaz-ustaz kan? Kan ramai guru kan? Tanya. Soalan dia, apakah relevan ataupun apakah munasabahnya Allah hanya menceritakan dalam surah Kahfi episod kisah Nabi Musa jumpa dengan Nabi Khadir. Dalam suratul Kahfi je. Kenapa tak letak dalam Baqarah ke? Tak letak dalam surah Al-A'raf ke? Jadi cari jawapan insya-Allah pada minggu depan. Dan minggu depan insya-Allah saya cuba siapkan nota yang minggu ni punya, yang siri 37 ni. Saya akan kongsikan insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Insya-Allah. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain? Nak kongsikan maklumat lain, silakan. Kita ada sedikit lagi waktu. Boleh ikut tak? Boleh ikuti tak? Boleh Ustaz. Ustaz, Allah boleh. Boleh tak makcik-makcik ni, kakak-kakak ni, makcik nampak dulu sangat kan? Kakak-kakak ni Opah. boleh tak? Opah. Makcik dah tak Ada makcik. opah kat sini, opah. Okey. InsyaAllah. Moga-moga jelas. Tapi saya laju sikit. Tak apa, nanti kalau kata saya pelan-pelankan sikit. InsyaAllah. Dan saya cuba sediakan Dia boleh follow Ustaz, tapi kita nak jot down kan for reference, tak tempat nak jot down. Okay. Itulah. Jazakumullahu khair. Okey, siapa-siapa nak dapatkan nota daripada siri 1 sampai siri nombor 36 36 ada nota tak? 35, sila dapatkan di link Google Drive yang bertajuk Nota Kisah Nabi Musa alaihi salam. Okey, kita jumpa lagi. Minta maaf atas kekurangan, kelemahan. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat kepada kita. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Kalau tuan ada kesempatan besok pagi jam 10 pagi, kita akan awalkan 10 pagi, kita akan masuk siri kedua nak belajar tadabbur 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita nak kupas ayat 285 dan ayat 286 bagi surah Al-Baqarah. Kita mula esok jam 10 pagi insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.